Jalan, jalan-jalan cari makan. Work all night and drink karama. Jalan-jalan cari makan. Bestnya, nak tahu kat mana saya makan minggu ni? Tengok jalan-jalan cari makan. Sabtu 5:30 petang, tentunya di TV3. Tengok tau. Mr. Taliban. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Selain daripada itu, nilai adil juga kita boleh lihat antara majikan dengan pekerja ataupun orang bawahan kita, pekerja kita. Kena ada nilai adil. Walaupun kita sebagai majikan, kita sebagai ketua, kita kena beri nilai adil itu kepada orang bawahan kita. Contoh yang paling hebat kita lihat dalam sejarah. Contoh itu ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesuai dengan status Nabi, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Adalah pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu uswah hasanah. Contoh tauladan yang paling baik. Kalau mengikut yang dibuat riwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kata Anas, saya bekerja dengan Nabi ni selama 10 tahun. 10 tahun bekerja dengan Nabi. Dalam tempoh 10 tahun itu, Nabi SAW tidak pernah menyata ataupun ataupun bahasa Melayu kita ni kita sebut sergah lah. Tak pernah disegahnya Anas. Sebab itu dalam konsep keadilan ini juga ialah adil pada kita berkata-kata. Memanglah kita boleh bercakap apa saja, tetapi kita kena ingat hendaklah kita bersikap adil bila kita melafazkan kata-kata. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam satu ayat, wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba. Kalau kata Allah, kalau kamu berkata sesuatu, hendaklah kamu berkata dengan kata yang adil walaupun sesama kaum kerabat kamu. Kena bercakap dengan cakap yang betul, cakap yang adil. Itu Nabi. Dalam 10 tahun berkhidmat, Anas bin Malik khidmat, Nabi tak pernah kata Dan Anas bin Malik kata tak pernah Nabi ni dalam tempoh 10 tahun, Nabi akan tanya pada dia, Anas, pasal apa kamu buat begini? Ataupun pasal apa kamu tak buat begitu? Tidak pernah kata Anas bin Malik. Ini muslimin muslimat kita lihat contoh nilai adil yang ada kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kadang-kadang nilai adil itu sampai kepada musuh. Sehingga kan Nabi SAW dalam peperangan, Nabi mengarahkan bahawa jangan ditebang pokok, jangan dibunuh wanita, jangan dimusnahkan tempat ibadah. Kalau kita lihat, dunia hari ini, mereka tidak akan mengendahkan apa-apa adab bila berperang. Tak kira perempuan, tak kira lelaki, tak kira rumah ibadat. Kalau mereka bom. Itu menunjukkan bagaimana kehebatan Rasulullah SAW. Kalau Nabi dah tangkap dengan musuh, berlawan seorang dengan musuh, Nabi tetap ketika itu mengingatkan para sahabat, wahai sahabat, jangan hunuskan pedang itu ke arah muka musuh. Tengok sampai peringkat itu. Itu kita nak gambarkan bahawa nilai adil ini kalau dipraktikkan dalam kehidupan kita, insya-Allah kehidupan kita akan aman. Kalau dalam rumah tangga ada konsep adil ini, suami yang adil kita ambil contoh mudah. Dia beri keadilan. Kalau dia berkahwin lebih daripada satu, dia berpoligami umpamanya, dia jaga nilai adil, insya-Allah selamat. Yang jadi runtuh, yang kadang-kadang perkahwinan ini jadi satu fitnah, ialah bila hilang konsep adil. Begitu juga kalau kita tengok sebuah syarikat itu, dia akan tak ada orang tikam menikam kalau pengurusan itu bersikap adil. Dia beri hak kepada orang yang patut mendapatkannya. Begitulah juga kita buat contoh di mana-mana pun. Kalau ada konsep adil, kita laksanakan konsep adil dalam diri kita, dalam rumah tangga kita, dalam masyarakat kita, insya-Allah kita akan mendapat inayah, kita akan mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Justru itulah dalam kehidupan kita yang sementara di dunia ini, kita kena sentiasa melihat, menilai diri kita. Yang tu yang perlu dalam hidup ni, kita muhasabah diri. Kita tengok diri kita sejauh mana. Kita kalau kita kata kita seorang isteri pula, ambil contoh isteri pula, macam mana kita beri keadilan. Biasa orang sebut adil itu daripada suami pada isteri saja.
Begitu juga isteri juga, dia kena beri nilai adil tu kepada suami. Hak-hak suami itu dijaga. InsyaAllah, kalau kita berpegang kepada nilai adil yang memang yang cukup berat diambil oleh Islam ni, sehingga kan disebut dalam ayat Al-Quran, sehingga kan disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan kalau dengan musuh pun kena buat adil. Binatang pun kena berbuat adil kepada mereka, apatah lagi manusia. InsyaAllah, kalau kita praktikkan nilai adil ni, muslimin muslimat, Allah Ta'ala akan beri keberkatan hidup pada kita. Hidup kita berkat. Jadi orang buat zalim ni, dia dalam hati dia tak tenang. Tapi kalau kita boleh buat adil, tak kira pada makhluk, tak kira maksud saya kepada manusia ke, kepada haiwan ke, kepada alam. Alam ni pun kita kena beri hak, kena beri adil. Pokok, kalau kita tengok pokok bukan boleh ditebang. Ataupun kita tengok bunga-bunga yang ditanam di tepi jalan. Kalau kita curi, kita buang, itu satu kezaliman. Maknanya sudah kita tidak adil. Begitu juga kemudahan-kemudahan awam yang ada. Kena nilai adil itu ada. Sebab tu orang Islam yang baik, dia tak akan rosakkan kemudahan-kemudahan awam, telefon awam dan sebagainya. Sebab dia orang mukmin, dia ada nilai adil. Dan Allah Subhanahu Wa Taala sendiri bersifat al-adil. Dan manusia ini, kalau boleh, dia daripada sifat Allah yang mulia itu, memang kita tak akan sama dengan sifatnya, tapi kita nak ambil yang sifat yang hebat, yang mulia itu, sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Maha Adil, kita sebagai hamba-Nya, kita nak jadi adil. Adil macam saya katakan tadi lah. Adil kepada Allah dengan kita mentauhidkannya, adil kepada manusia dengan kehidupan kita ni, kita memberi hak-hak keadilan ini kepada manusia, kepada orang lain. InsyaAllah, kalau ada keadaan sebegitu, InsyaAllah hidup kita akan mendapat ketenangan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah saya katakan tadi, marilah sama-sama kita menilai, kita tengoklah. Jadi kita sebut-sebut ni untuk kita nilai pada diri kita. Kita renung diri kita betul-betul.